Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat balik meninggalkan Dubai, Amiriyah Arab Bersatu setelah selesai menghadiri sidang kemuncak Kerajaan Dunia 2022 The World Government Summit 2022 dan lawatan ke Expo 2020 Dubai. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat meninggalkan tempat persemayaman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Semasa keberangkatan kerja ke Dubai, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah ucap tama pada sidang kemuncak Kerajaan Dunia 2022 mengadakan majlis perjumpaan bersama His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai dan melawat Expo 2020 Dubai. Berada di lapangan terbang bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Suhail Muhammad Al-Mazrui, Menteri Tenaga dan Infrastruktur Emirat Arab Bersatu, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Emirat Arab Bersatu. I was with Shell. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perintah bagi Yang Mulia dan Yang Haja Anifah binti Haji Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Biro Kawalan Narkotik, dilantik sebagai Pengarah Biro Mencegah Rasuah. Berkuat kuasa mulai hari Jumaat 29 hari bulan Syakban 1443 bersamaan 1 hari bulan April 2022. Penyertaan negara Brunei Darussalam ke Expo Dubai 2022 memberi peluang bagi produk-produk tempatan menembusi pasaran baharu antarabangsa, khususnya pasaran Emirat Arab Bersatu. Dengan tema Brunei Darussalam 2035 Bridging to the Future, Pavilion Negara Brunei Darussalam mengetengahkan pencapaian negara dalam sektor utama termasuk ekonomi, sosial dan budaya. Pavilion yang turut mempamerkan adat resam dan tradisi Brunei, perkembangan dan kemajuan negara serta aspirasi wawasan Brunei 2035 terbukti mendapat sambutan yang menggalakkan apabila telah menerima lebih 680,000 pengunjung. Pavilion Negara Brunei Darussalam juga menempatkan ruang penjualan bagi lebih 150 produk tempatan. Tujuannya lah untuk to find partnerships and collaborations for business opportunities. We are using the platform of Expo 2020 ANE also to showcase negara Brunei Darussalam as what it's recognized for, which is
a board of peace. Basically, we try to use the different shape and sizes of bunga simpur. We try to use the shadows. In the morning, it's completely different than in the afternoon and in the evening. So I think that's one of the key features for the pavilion itself. Sebanyak 22 perusahaan mikro kecil dan sederhana dari Brunei mengikut serta bagi produk-produk mereka to be showcased and sold di retail zone Pavilion Negara Brunei Darussalam. Produk-produk yang menjadi tarikan para pengunjung di Pavilion Negara Brunei Darussalam adalah beg-beg anyaman dari Brunei, produk-produk makanan dan minuman dan juga souvenir item. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 7 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala tiada kes berada dalam kategori 5. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Sidang media yang berlangsung di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan turut disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaisri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 686 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 134,412 kes. Dari jumlah kes baru ini, 615 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth. Manakala 71 adalah dari hasil 1,546 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 1,260 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 129,230 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 4,974 kes, iaitu 98 kes aktif berada di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital, manakala 4,876 kes positif sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 30 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 61.3% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan bahawa vaksinasi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun akan dimulakan pada hari Sabtu 2 April 2022 tertakluk kepada penglihatan anak bulan Ramadan 1443 Hijrah. Jika anak bulan Ramadan nampak dilihat, vaksinasi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun akan bermula pada hari Isnin 4 April 2022. Tempahan slot bagi vaksinasi kanak-kanak berumur 5 ke 11 tahun melalui aplikasi BruHealth akan mula dibukakan pada Jumaat 1 April jam 12 tengah hari. Oleh dengan itu, orang ramai khususnya ibu bapa dan penjaga adalah diingatkan untuk membuat dan melengkapkan proses pengesahan atau authentication bagi akaun anak-anak di dalam aplikasi BruHealth dalam persediaan bagi memberikan vaksinasi tersebut. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa pengandalian pengurusan bagi talian nasihat kesihatan 148 akan berpindah di bawah talian Darussalam 123, Pusat Kebangsaan E-Kerajaan bermula esok 1 April 2022. Bermula pada tarikh tersebut, orang ramai boleh berhubung terus ke talian Darussalam 123 bagi apa jua pertanyaan mengenai COVID-19. Mana-mana panggilan yang dibuat ke talian nasihat kesihatan 148 akan disalurkan secara automatik ke talian Darussalam 123. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 4 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Di kesempatan ini, sukacita dimaklumkan bahawa bermula 1 Ramadan 1443, sidang media harian situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam akan diadakan pada jam 2 petang setiap hari bekerja dan jam 4 petang pada setiap hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam. Pada sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan
mengenai jawatan kuasa pandu COVID-19 memaklumkan mengenai pengemaskinian garis panduan bagi perkumpulan ramai yang akan dilaksanakan mulai hari Jumaat 1 April 2022. Perkumpulan ramai adalah dibenarkan dengan kapasiti penuh di premis awam, termasuk diwan dan restoran, atau had maksima 300 orang, yakni yang mana lebih rendah. Had kapasiti penuh di premis awam adalah tertakluk kepada penjarakan fizikal dengan sekurang-kurangnya 1 meter seperti di antara meja di restoran-restoran atau 1 meter di antara kursi bagi majlis-majlis keramaian lain. Sementara itu, had perkumpulan ramai di kediaman persendirian adalah masih lagi dikekalkan, iaitu seramai 30 orang, tidak termasuk tuan rumah. Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 juga ingin memaklumkan kepada orang ramai, khususnya pengusaha restoran dan kedai makan, bahawa penyediaan makanan secara buffet di restoran-restoran atau di rumah-rumah persendirian adalah masih tidak dibenarkan. Syarat-syarat bagi pengemaskinian garis pandu ini adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di alamat www.gpm.gov.bn. 66% daripada keputusan penghakiman di semua peringkat mahkamah telah disampaikan antara 1 hingga 3 bulan di penutupan penghujahan. Berucap pada upacara pembukaan Tahun Undang-Undang 2022, Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong, Ketua Hakim Mahkamah Besar, juga menjelaskan mengenai pengenalan arahan amalan yang telah berkuat kuasa mulai Disember 2021 tentang penggunaan mediasi sebagai penyelesaian pertikaian alternatif bagi perkara yang melibatkan pertikaian undang-undang keluarga. Upacara berlangsung pagi tadi di Mahkamah Besar Bandar Seri Begawan. The introduction of the practice direction aims to strengthen the court's powers in the resolution of matrimonial disputes and introduces a new judge-led approach that empowers the court to direct parties to mediation. The practice direction requires that as part of divorce proceedings, couples who had at least one child below 18 years of age must undergo mandatory court-annexed mediation. Sementara itu, Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara, dalam ucapannya menyentuh mengenai perkembangan Pejabat Peguam Negara PPN, termasuk perkembangan kerjaya yang akan terus menjadi keutamaan dalam rangkai kerja kompetensi yang sedia ada. Juga hadir Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pehin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, serta Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokhtar bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Upacara turut disertai lebih dari 200 orang secara dalam talian. Persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Bangladesh adalah berdasarkan sikap saling hormat menghormati, saling percaya dan persamaan budaya. Hubungan dua hala kedua-dua buah negara juga bertambah kukuh melalui kerjasama dalam pelbagai sektor lain. Perkara tersebut ditekankan oleh Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena Hari Kemerdekaan dan Hari Kebangsaan Bangladesh ke-51. Dianjurkan oleh Kedutaan Bangladesh di negara ini, majlis berlangsung semalam di Rizkun International, Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Puan Yang Terutama Nahidah Rahman Shumona juga menekankan
Beberapa kerjasama antara kedua-dua buah negara termasuk 20,000 warga negara Bangladesh yang berada di negara ini untuk bertugas dalam sektor minyak dan gas, pembangunan infrastruktur dan lanskap. Jelasnya usaha akan terus dikendalikan antaranya perkhidmatan udara secara langsung antara kedua-dua negara dan kerjasama dalam sektor lain. To learn practically about Seramai 85 orang menerima anugerah cemerlang semasa Majlis Anugerah Cemerlang sempena Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei UTB 2021. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan An-Nora, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Dari jumlah tersebut, 38 siswaza menerima anugerah cemerlang, 8 orang menerima anugerah cemerlang kaki tangan, 29 orang menerima anugerah senarai dekan, 6 orang menerima anugerah co-curricular dan 4 orang menerima anugerah projek tahun akhir terbaik dari pilihan orang ramai. Pada majlis ini, seorang siswaza menerima medal Chancellor UTB yang pertama dan seorang siswa menerima medal Naib Chancellor. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Saya selalunya lebih cenderung kepada membuat nota saya sendiri yang berdasarkan daripada material-material yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah. Untuk mencapai kejayaan ini dan memerlukan perancangan tertentu. Antaranya ialah satu, pembahagian masa atau pengurusan masa yang efektif. SMS Brunei prihatin bagi tabung anak-anak yatim memudahkan orang ramai menghulurkan derma melalui tabung anak-anak yatim di bawah kendalian Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tahun ini, kutipan derma melalui SMS akan berlangsung selama 3 bulan bermula 1 April hingga 1 Julai. Majlis Pelancaran SMS Brunei prihatin untuk tabung anak-anak yatim tahun 2022 dan penyerahan surat tarjaan bagi program beasiswa anak yatim tahun 2022 berlangsung petang tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Terdahulu Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menerima penyerahan cek lebih RM200,000 yang berjaya dikumpulkan melalui kutipan derma SMS Brunei prihatin untuk tabung anak-anak yatim pada tahun 2021. Tahun ini jumlah derma melalui SMS akan dibukakan bagi RM50 dan RM100 selain RM5, RM10, RM15 dan RM20. Inisiatif merupakan kerjasama di antara Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Jabatan Radio Televisyen Brunei, DST Sdn Bhd, Progresif Sdn Bhd dan Imagine Sdn Bhd. Pada majlis ini, 2 orang penuntut yang terpilih bagi program beasiswa anak yatim 2022 menerima surat tarjaan beasiswa anak yatim bagi tahun persekolahan 2021-2022. Sebuah filem pendek berjudul Langkah terbitan Q Fikri dianugerahkan sebagai filem pendek Islamik terbaik dalam Festival Filem Islam Brunei. Majlis penyampaian anugerah berlangsung semalam di Mahakarya Institute of the Arts Asia Plaza Atira. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pemenang menerima cek berjumlah RM1,500. Festival tahun ini dimulakan dengan simposium dan bengkel khusus bagi meneroka kewujudan genre filem Islam di negara Brunei Darussalam. Sementara itu, filem berjudul Hati-Hati dengan Mata, karya Muhammad Haziq Anik bin Hanif pula menerima anugerah juri. Para pengamal undang-undang khasnya para hakim, pendakwa syar'i, peguam syar'i, pegawai-pegawai mahkamah disarankan agar dapat mengadakan perbincangan-perbincangan
secara intensif dan akademik mengenai seluruh aspek undang-undang yang berkaitan dengan mahkamah. Perkara tersebut ditekankan pada Majlis Perhimpunan Tahunan Mahkamah Syariah tahun 2022. Petang tadi di Dewan Serbaguna, Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Berucap pada majlis tersebut Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setiawang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, juga menyatakan jumlah kes yang didaftarkan dan dihadapkan ke Mahkamah Syariah bagi setiap tahun tidak semestinya akan selalu konsisten dan statik. Oleh itu, peranan dan tanggungjawab setiap warga Mahkamah Syariah adalah sangat penting, baik dari segi pengurusan kes-kes sehinggalah kepada perbicaraan dan penyelesaian kes-kes. Majlis turut diisi dengan penyampaian penghargaan bagi kaki tangan yang telah berpindah dan penyampaian anugerah penghargaan perkhidmatan Mahkamah Syariah serta ceramah khas. Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk meruqyah 6 bulan Ramadan 1443 Hijrah petang esok. Tempat-tempat tersebut ialah Bukit Agok Jerudong dan Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara bagi daerah Brunei dan Muara, Bukit Ambok di daerah Tutong dan Bukit Lumut di daerah Belait. Pengumuman 1 Ramadan bagi tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil ru'yah pada petang 29 Syaban 1443 Hijrah bersamaan 1 April 2022 Masihi diperolehi. Kursus staf pertengahan ISC 21 2022 selama 13 minggu berakhir pagi tadi dengan penyampaian sijil dan anugerah di Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Kampung Tanah Jambu. Penyampaiannya disempurnakan oleh Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Peruka Haji Ibrahim, Pemerintah Tentera Udara Diraja Brunei. Anugerah Best Overall Student dan Best Service Paper diberikan kepada Lieutenant Qurratu Aini Qayyimah Dr. Al-Haj Zalzi dari Tentera Laut Diraja Brunei. Manakala Best Research Essay atau Commander RBF Paper dianugerahkan kepada Kapten Nurul Ofa binti Haji Sulia dari Jabatan Arah Perisikan Kementerian Pertahanan. Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong mengadakan sambutan Jubli Emas ke-50 tahun Pejabatan Perkenaan. Majlis berlangsung petang tadi di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Antara pengisian majlis, bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Mulk. Tujuan sambutan diadakan sebagai ristaan yang penuh bermakna bagi semua warga pejabat berkenaan dalam menyebarkan dan mengembangkan syiar dan ajaran agama Islam di daerah Tutong sejak ditubuhkan hingga ketika ini. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pengembangan dakwah mengadakan ceramah menjelang Ramadan bagi penduduk kampung Berbuluh. Ceramah diadakan semalam di Rumah Kegiatan Agama Kampung Berkenaan. Hadir Ahmad Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Ceramah disampaikan oleh Dayan Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Pengembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Selain menyemarakkan lagi kedatangan bulan Ramadan, ceramah bertujuan memberikan kefahaman mengenai ibadah puasa dalam bulan Ramadan dan persediaan menunaikan ibadah puasa kepada para penduduk kampung. Persatuan Pengangkap Daerah Tutong pagi tadi mengadakan penyerahan sumbangan berupa air mineral kepada masjid-masjid yang terpilih di daerah Tutong.
Majlis penyerahannya diadakan secara pandu lalu di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Daerah berkenaan. Sumbangan disampaikan oleh Awang Haji Musa bin Haji Libun, pengerusi Majlis Persatuan Pengakap Daerah Tutong. Projek kebajikan ini dikendalikan oleh Bahagian Kebajikan Kemasyarakatan dan Alam Sekitar dan Persatuan Pengakap Daerah Tutong yang antara lain bertujuan bagi mengeratkan hubungan ukhuwah antara ahli-ahli pengakap serta masyarakat. Bagi meringankan beban masyarakat kampung yang memerlukan menjelang bulan Ramadan, semalam diadakan majlis penyampaian sumbangan. Majlis berlangsung di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai, daerah Temburong. 37 orang terdiri daripada 15 anak yatim, 20 ibu tunggal dan warga emas serta 2 saudara baharu dalam kalangan jemaah masjid berkenan menerima sumbangan berupa barangan asasi dan wang tunai. Sumbangan merupakan hasil kutipan daripada ahli jawatan kuasa tadbir masjid dan jemaah masjid tersebut. Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya memaklumkan mengenai prosedur operasi standard dan langkah pencegahan terkini di lapangan terbang antarabangsa Brunei LTAB yang berkut kuasa bermula 1 April 2022. Bagi Dewan Pelepasan, orang ramai dibenarkan menghantar individu yang hendak membuat perjalanan ke luar negeri mengikut had kapasiti 75%. Bagi Dewan Ketibaan, keluarga dan rakan-rakan serta wakil adalah dibenarkan untuk mengambil penumpang-penumpang semasa ketibaan mengikut had kapasiti 75%. Semua penumpang dan orang ramai dikendaki mengimbas kod QR berhal sebelum memasuki bangunan terminal LTAB dan dikendaki mematuhi standard operating procedure yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan. Restoran, kafe dan kedai-kedai di dalam bangunan terminal LTAB adalah dihadkan kepada 75% kapasiti mengikut kawasan premis masing-masing. Sebarang pertanyaan hubungi 233-1747 atau email ke info.dca@dca.gov.bn. Semua perkhidmatan kaunter dan dalam talian Jabatan Pengangkutan Darat JPD dan pejabat pos Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi yang mengendalikan perkhidmatan membaharui lesen kenderaan, lesen memandu dan pencetakan lesen kini ditutup sementara sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya menyatakan penutupan adalah bagi melaksanakan kerja-kerja pembaik pulih sistem pengangkutan darat SPD yang mengalami gangguan dan menjejaskan semua perkhidmatan JPD. Perkhidmatan JPD akan segera dibuka semula sebaik sahaja sistem sudah baik pulih. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut hubungi talian 245-1980, WhatsApp 7181-641, talian Darussalam 123 atau email ke info_ltd@jpd.gov.bn atau layari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram @jpd.bn. Dua buah syarikat dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah Peraturan Kawalan Bangunan, Iklan Papan Iklan dan Papan Tanda 2016. Syarikat Digimart Enterprise dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 kerana memaparkan iklan tanpa kebenaran di Jalan Pusing Keliling Seria Bypass, Jalan Pandan 5, Kuala Belait. Manakala MB Design and Print juga dikenakan kompaun berjumlah RM1,000 kerana memaparkan iklan tanpa kebenaran di salah sebuah bangunan di Mukim Pengkalan Batu. Kedua-dua syarikat diberi tempoh selama 14 hari untuk menjelaskan kompaun tersebut. Tujuh orang lelaki warga negara asing ditahan atas kesalahan di bawah Peraturan 15-2 Akta Imigresen iaitu tidak bekerja dengan majikan asal.
Lelaki-lelaki terbabit ditahan semasa operasi tumpas dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK Cawangan Kuala Blight di kawasan projek pembinaan rumah di sekitar Jalan Kampung Lumut. Kesemua yang ditahan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut, manakala majikan-majikan dikeluarkan surat panggilan bagi siasatan dan tindakan lanjut. Beralih ke berita sukan. Sukan memanah antara salah satu sukan yang diminati di negara Brunei Darussalam. Pelbagai usaha dan inisiatif telah dilaksanakan terutama sekali bagi mereka yang berminat dalam bidang sukan seperti ini. Petang tadi diadakan majlis pembukaan kelas praktikal dan teoretikal memanah yang dikendalikan oleh Pusat Akademi Sukan Memanah Al-Rafi PASMA. Majlis diadakan di bangunan sukan memanah Al-Rafi, Kampung Jangsap. Majlis pembukaan kelas praktikal dan teoretikal memanah diteruskan dengan majlis penyampaian sijil penyertaan kolaborasi PASMA dan institusi Yunus Emri dan pemanah antarabangsa Okola Vakfa yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam, kepada Pengeran Haji Ratno bin Pengeran Haji Muhammad Tahir, pengerusi PASMA. Hadir Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmun, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Esten, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.